Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, tuan-tuan dan puan, pada hari ini saya akan meneruskan liputan video pembelajaran kesinambungan daripada tajuk yang saya buat sebelum ini, iaitu tajuk berkaitan dengan KIK. So, saya Abdul Aziz bin Yusuf, penolong pengundi latihan unit penyampaian perkhidmatan Hutan Kampus Wilayah Utara Sungai Tani. Baik, selamat datang untuk tuan-tuan dan puan. InsyaAllah untuk liputan pada hari ini, tuan-tuan dan puan, saya akan meneruskan dengan satu tajuk yang terdapat dalam keperluan Perkeliling Transformasi Pentadbiran Awam yang 1 tahun 2016 yang terkandung di dalam fasa 2 bab 3 pengiktirafan, perkara 3.1, iaitu tajuk pecahan kecil berkaitan dengan dokumentasi projek. Baik, untuk video pada kali ini, tuan-tuan dan puan, saya akan menerangkan satu sub perkara tajuk yang terdapat dalam PTPA tersebut yang khusus untuk aktiviti penyediaan dokumentasi projek Horizon Baru KIK berserta dengan keperluan untuk kita memahami mengenai kriteria keperluan dalam dokumentasi berkenaan, termasuk juga dengan skema pemarkahan. Baik, saya ingatkan kepada tuan-tuan bahawa dalam keperluan baharu PTPA dengan 1 tahun 2016 yang bertajuk Panduan Pembudayaan dan Pemerkasaan Inovasi dalam Sektor Awam melalui Horizon Baharu KIK, seperti yang terkandung di dalam perkeliling yang telah dikeluarkan oleh pihak mampu yang telah berkuat kuasa mulai daripada Ogos tahun 2016. Baik, arahan di dalam perkeliling berkenaan yang berkaitan dengan keperluan penyediaan dokumentasi termaktub di bawah fasa 2 tersebut, di mana projek HB KIK ataupun Horizon Baharu KIK yang hendak dipertandingkan perlu mematuhi format dokumentasi yang telah ditetapkan supayanya dia lebih teratur dan meyakinkan. Baik, untuk itu tuan-puan, saya akan nyatakan perkara-perkara penting, keperluan-keperluan penting mengikut kandungan yang perlu didapat di dalam laporan dokumentasi tersebut. Baik, keperluan dokumentasi untuk seperti mana yang telah saya nyatakan tadi bahawa dia berdasar kepada format. So, format itu terdapat 3 syarat keperluan penyediaan dokumentasi. Yang pertama, kumpulan perlu melengkapkan dokumentasi yang pertama, iaitu keperluan borang penyertaan. Saya akan tunjuk contoh borang penyertaan tersebut yang diperlukan untuk diisi oleh kumpulan KIK berkenaan. So, dokumentasi yang kedua yang perlu disediakan adalah ringkasan eksekutif. So, ringkasan eksekutif mempunyai syarat, iaitu tidak boleh melebihi 2 muka surat dengan mengandungi tidak kurang dari 300 hingga 500 patah perkataan maksimum. Dan keperluan yang ketiga adalah perincian projek. So, laporan dokumentasi untuk projek KIK intipati ke atas projek nombor akan dinyatakan di dalam perkara nombor 3, keperluan nombor 3 ni, iaitu perincian projek. So, perincian projek ni akan dibahagikan kepada beberapa bahagian utama. So, saya akan explain secara detail apabila saya masuk ke tiga-tiga keperluan dokumentasi berkenaan. Baik, tuan-tuan, di dalam syarat yang telah ditetapkan secara pentadbiran untuk menyediakan kedua-dua dokumentasi berkenaan, disarankan supaya kita mengawal saiz tulisan tersebut supaya ianya standard dan seragam ke atas semua laporan dokumentasi yang telah dikeluarkan untuk projek Horizon Baru KIK. Syarat tersebut yang telah nyatakan adalah seboleh-bolehnya saiz tulisan yang kita nak gunakan di dalam kiranya pelaporan nanti, sebolehnya adalah saiz 11, jenis font Arial, dan juga spacing multiple at 1.15, dia punya selang. Baik, tuan-tuan, so ini adalah merupakan syarat pentadbiran. Walau bagaimanapun, sekiranya pihak kumpulan dalam menyediakan format dokumentasi mempunyai kaedah yang lebih kreatif, so dibenarkan. Kenapa? Ia tidak akan menjejaskan skema pemarkahan ke atas pembahagian tajuk-tajuk yang telah ditetapkan di dalam laporan dokumentasi berkenaan. Baik, tuan-tuan, so ini adalah contoh format keperluan dokumentasi yang pertama, iaitu borang penyertaan. So, borang penyertaan ini biasanya akan disediakan oleh pihak penganjur untuk setiap pertandingan atau convention dan akan diedarkan kepada kumpulan untuk diisi maklumat yang telah ditetapkan mengikut format berkenaan. So, tuan-tuan, salah satu daripada keperluan ini dikehendaki adalah untuk membolehkan supaya
panel ataupun pihak penganjur dapat mengenal pasti projek tuan-puan tersebut sama ada ia bidang inovasi tertentu, antara inovasi sosial ataupun inovasi penyampaian perkhidmatan. Dan seterusnya kategori inovasi yang disediakan oleh pihak kumpulan KK berkenaan sama ada dia berdasar kepada penciptaan ataupun penambahbaikan. Dan dalam masa yang sama dalam borang ini kita akan kawal ke atas tempoh projek dilaksanakan. Bermula daripada tarikh kumpulan ditubuhkan. Semua-semuanya dirumuskan di dalam satu contoh format borang penyertaan. Walaupun nampak ringkas, simple, tetapi terdapat banyak maklumat yang akan dikawal oleh pihak penganjur dan juga panel yang akan mengadili pertandingan itu nanti. So ini salah satu daripada contoh format berkenaan. Tuan-puan boleh kopi ataupun tuan-puan boleh lihat keperluan-keperluan yang telah dinyatakan di dalam keperluan tersebut. Okey, seterusnya dokumentasi yang kedua yang mandatori yang perlu disediakan oleh kumpulan KIK daripada jabatan dan juga agensi adalah ringkasan eksekutif. So di bawah ringkasan eksekutif ni, tuan-tuan puan akan memaklumkan seringkas serta padat mengenai intipati projek yang dijalankan menyentuh 3 perkara seperti berikut. So pihak penganjur dan juga keperluan dalam perkeliling ini juga telah menyatakan bahawa ringkasan eksekutif itu seboleh-bolehnya kita ringkaskan secara padat ke atas 3 tajuk utama berkenaan, iaitu projek KIK yang dilaksanakan, termasuk bidang dan kategori inovasi, iaitu sama ada bidang sosial ataupun penyampaian perkhidmatan, dan termasuk kategori sama ada penciptaan ataupun penambahbaikan. So kena dinyatakan di dalam ringkasan eksekutif. Dan seterusnya menjelaskan keberhasilan, iaitu outcome serta impact projek yang akan dicapai oleh kumpulan dalam projek KIK berkenaan. Baik, tuan-tuan dan puan, so ringkasan eksekutif tersebut saya telah nyatakan sebelum ini dan saya ulang lagi sekali supaya kita dapat seragamkan penyediaan ringkasan eksekutif berkenaan, iaitu maksima 300, minimum 300 ataupun tuan-puan boleh kurang daripadanya asalkan menyentuh kesemua 3 perkara yang penting ini, tetapi tidak boleh melebihi 500 patah perkataan dan tidak melebihi 2 muka surat. So membawa maksud bahawa ringkasan eksekutif ini dikawal berdasarkan secara pentadbiran, iaitu tak mahu banyak-banyak sangat. Kalau boleh kita nak tengok ringkas, padat, tepat dan hanya 1 muka surat. Dan tuan-puan juga ada option boleh memilih untuk menyediakan ringkasan eksekutif ini sama ada melalui dalam bentuk esei ataupun dalam bentuk grafikal ataupun dalam bentuk jadual. Itu pulang kepada kreativiti tuan-tuan dan puan untuk penyediaan ringkasan eksekutif.